Baik, kita akan teruskan dengan laporan mengenai sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS. Sejak 2 tahun lebih pandemik melanda negara, sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS adalah yang paling teruk terjejas dengan ramai yang gulung tikar. Namun 2 tahun sudah berlalu, apakah sentimen mereka ketika ini sudah pulih dan adakah cabaran besar masih menghambat pemulihan mereka? Jadi, rakan setugas Nina Rozman ada angka berkaitan sentimen PKS ini di Malaysia. Silakan Nina. Baik, terima kasih Nabila. Semalam saya ada kongsikan beberapa data daripada indeks sentimen PKS untuk tahun 2022 yang dikeluarkan oleh SME Bank sendiri. Seperti yang saya tunjukkan semalam, iaitu indeks sentimen PKS 2022 itu menggariskan bacaan mata dengan 53.8%. 53.8% iaitu dikatakan bacaan positif yang menjangkakan oleh PKS. Ini menunjukkan PKS berada dalam keadaan optimis, berdaya tahan dan dalam keadaan mampu menghadapi prospek yang mencabar dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ini. Jadi apabila kita melihat lebih perinci hasil tinjauan oleh laporan ini menunjukkan sebanyak lebih 50% menjangkakan perniagaan mereka akan bertambah baik dan 25.5% menjangkakan lebih susah perniagaan mereka dan sebanyak 17.2% menjangkakan perniagaan akan kekal dan tidak berubah dalam masa 6 hingga 12 bulan akan datang. Dan ini kita dapat lihat lebih 50% yang dicatatkan ini setuju bahawa perniagaan pada masa 6 hingga 12 bulan akan datang akan bertambah baik. Jadi apabila kita lihat apakah bidang tumpuan PKS ini dalam masa 6 hingga 12 bulan. Jadi saya akan perincikan lebih mendalam. Kita akan lihat lebih 40% ini mengatakan bahawa mereka akan memberi tumpuan yang amat penting kepada rancangan pembesaran, iaitu mereka akan expand bisnes mereka dan mereka juga akan mengatakan pemulihan dan penciptaan semula perniagaan itu mereka akan untuk recovery dan reinvention, dan lebih 50% pula mengatakan mereka akan memberi tumpuan yang paling penting iaitu kepada transformasi digital, kecekapan operasi dan juga kukuhkan hubungan mereka dengan pelanggan. Jadi apa lagi yang mahu kita ketahui mengenai keuntungan syarikat pada 6 hingga 12 bulan akan datang? Kita dapat lihat jangkaan mereka, responden ini yakin bahawa 6 hingga 12 bulan akan datang perniagaan mereka akan meningkat sebanyak 73.2%, manakala hanya dengan 11.9% mereka tidak yakin bahawa keuntungan syarikat akan berkembang dalam masa 6 hingga 12 bulan ini. Jadi apa yang kita dapat lihat seterusnya, kita dapat teliti iaitu apakah hasil kasa yang dijangka pada masa akan datang mengikut beberapa sektor, iaitu kita dapat lihat sektor perkhidmatan, pembinaan dan juga pembuatan. Kita dapat lihat ketiga-tiga sektor ini melebihi 50% menjangkakan bahawa sektor hasil kasa dalam sektor ini akan meningkat pada masa akan datang. Dan kita dapat lihat antara perkhidmatan terbagi kepada beberapa kategori iaitu makanan dan minuman F&B dan juga pengangkutan dan juga itu runcit. Dan kita dapat lihat ketiga-tiga yang berada di bawah sektor perkhidmatan ini juga melebihi 5% yang akan dijangkakan akan meningkat dalam hasil kasa. Jadi apabila kita ingin melihatkan apakah faktor utama yang mempengaruhi prestasi perniagaan, kita dapat lihat ramai yang bimbang, sebanyak lebih 40% yang bimbang dengan prestasi perniagaan mereka akan diganggu oleh ketidaktentuan ekonomi global, diikuti juga dengan syarat pinjaman yang lebih ketat. Jadi kita dapat juga teliti iaitu melebihi 50% iaitu amat bimbang dengan kekurangan modal mereka untuk memberikan perniagaan mereka lebih stable. Dan kita dapat lihat pengekalan pelanggan dan juga mereka amat risau dengan kos berniaga iaitu sebanyak 66.0% yang akan bimbang akan prestasi perniagaan mereka. Jadi selain itu kita juga dapat lihat apakah jangkaan mereka. Kos berniaga dijangka akan meningkat. Kita dapat lihat di sini iaitu sebanyak 55.5% responden iaitu yakin bahawa kos berniaga mereka akan meningkat lebih 10%. Manakala dengan hanya 4.9% mereka tidak yakin bahawa akan ada peningkatan dalam kos berniaga mereka. Jadi ini adalah kos berniaga yang dijangka akan meningkat pada masa akan datang. Sudah tentu ada banyak halangan apabila kita melakukan sesuatu perniagaan. Jadi mari kita lihat apakah rancangan mitigasi yang akan dilakukan oleh PSKS ini sendiri, iaitu sebanyak 36.0% akan cari pembekal atau bahan mentah yang lebih murah dan mereka akan naikkan juga
kenaikan harga produk, mereka akan naikkan harga produk, harga barangan mereka, antara untuk mengatasi cabaran yang dihadapi oleh perniagaan mereka. Jadi mereka sebanyak 12.5% juga mengatakan mereka akan kurangkan tenaga kerja, dan mereka hanya dengan 11.7%, walaupun kita perlu beradaptasi digital dengan lebih, terutama dengan keadaan ketika ini, hanya 11.7% sahaja yang akan mengadaptasikan otomasi dan pendigitalan dalam perniagaan mereka, dan diikuti juga dengan pinjaman hutang, iaitu kita memerlukan pinjaman lebih lagi, iaitu mendorong kepada penambah hutang dengan sebanyak 5.2%. Jadi apakah jangkaan pengambilan pekerja untuk PKS ini? So kita dapat lihat responden mengatakan lebih 40% mengatakan mereka akan kekalkan jangkaan mereka akan kekalkan jumlah pekerja. Manakala 42.2% mereka yakin dalam mengambil lebih ramai lagi kaki tangan, dengan hanya lebih kurang 11.4% saja mereka akan kurangkan tenaga kerja. Dan ini adalah jangkaan pengambilan pekerja untuk PKS. Apabila kita melihat lebih mendalam lagi, apakah jangkaan pengambilan pekerja untuk PKS mengikut mikro, kecil, sederhana dan besar. Saya akan ambil angka yang tertinggi sekali untuk setiap kategori, di mana kita akan dapat lihat mikro, iaitu mencatatkan sebanyak 33.3%, iaitu yakin mereka tidak akan mengupah lagi kaki tangan. Jadi melihat kepada kategori perniagaan kecil, iaitu mereka 42.1% mereka yakin untuk mengambil pekerja sepenuh masa, manakala sederhana, iaitu dengan angka 43.5% mereka akan mengambil pekerja kontrak, dan juga perniagaan besar, iaitu dengan lebih 50%, iaitu sebanyak 66.7% mereka akan mengambil pekerja sepenuh masa. Jadi ini adalah edisi pertama yang dikeluarkan oleh SME Bank sendiri. Mereka juga mengatakan adakah kebanyakan PMKS ini akan mengatakan bahawa kos perniagaan akan meningkat, mereka harus membeli mesin dan juga alat untuk berniaga. Jadi kita dapat lihat di sini lebih 50% mengatakan mereka setuju bahawa mereka memerlukan pembiayaan yang lebih, manakala hanya 22.2% mengatakan mereka tidak setuju untuk memerlukan pembiayaan lebih untuk perniagaan mereka. Jadi ini adalah data yang dapat saya kongsikan oleh SME Bank sendiri, menunjukkan apakah realiti dan keadaan yang dihadapi oleh PMKS ini, apakah sentimen mereka. Kerana seperti yang kita tahu, PMKS ini adalah antara itu penyumbang utama kepada sektor ekonomi negara kita. Baik, terima kasih Nina atas data yang diberikan mengenai indeks SME Bank tadi, dan juga datanya sebahagiannya daripada SME Corp. Terima kasih sekali lagi.